Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semalam berkenan menyertai para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Republik India bagi sidang kemuncak ASEAN India ke-17 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman. Semasa sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertita menyambut baik kepentingan perkongsian strategi ASEAN India dan mengetengahkan pentingnya sokongan berterusan India kepada ASEAN Centrality dan proses-proses yang dipimpin oleh ASEAN serta sumbangan India's Act East Policy ke arah memajukan keamanan, kestabilan dan kefahaman bersama di rantau ini. In these challenging times, the strong historical ties between our peoples can serve as the foundation for our close cooperation going forward. In this regard, we encourage more collaboration in areas such as education, youth, and cultural exchanges. We should also focus on initiatives that can build upon these ties and bring benefits to our people's livelihood. One way to do this is to improve the ASEAN-India FTA to ensure greater market access and enhance facilitation of trade for our businesses. We should also look into having a more capacity building activities for our business people so they can better adapt to the digital economy. Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Pengerusi ASEAN semasa menyampaikan ucapan antara lainnya menyatakan bahawa pertalian kokoh antara ASEAN dan India yang dibentuk melalui perdagangan dan perhubungan telah menyumbang kepada penyertaan aktif India dalam semua sektor ASEAN. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, antara lainnya menekankan bahawa ASEAN sentiasa berada di dalam keutamaan India's Act East Policy. Perdana Menteri Modi juga mengongsikan bahawa terdapat persamaan antara Indo-Pacific Ocean Initiative dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kenyataan bersama ASEAN yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Kerajaan Thailand, selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-India, merujuk kepada penekanan ASEAN kepada kepentingan keselamatan kesihatan, khususnya penyelidikan saintifik dan penghasilan ubat dan vaksin antiviral yang seharusnya menjadi global public good. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dilantik menjadi Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Sabtu 28 hari bulan Rabiul Awal 1442 bersamaan 14 hari bulan November 2020. 30 orang pelajar Sekolah Ugam Antarabangsa Brunei petang tadi mengadakan lawatan ke Maulid Fest yang sedang berlangsung di Airport Mall Brakas sehingga Ahad ini.
Antara menyertai lawatan cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhol Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Semasa lawatan, para pelajar menyertai aktiviti Mari Bercerita yang menceritakan mengenai kepribadian Baginda Rasulullah, sirah kehidupan Baginda dan kisah-kisah para sahabatnya yang disampaikan oleh Dayang Nur Huwaina binti Mahmud, Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei, MUIB. Rombongan juga mengikuti bengkel seni tulisan khat. 36 usahawan tempatan dan usahawan dari program konsortium Mu'alaf Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah menyertai festival ini. Antara produk jualan yang diketengahkan produk kraft tangan tradisional dan moden. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 7 kes. 367 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 7,883 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 420 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 72,550 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Cabaran-cabaran yang dihadapi dalam perniagaan termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSMEs ketika era pandemik mendorong mereka untuk menilai semula peluang-peluang yang ada dan hala tuju. Perkara ini menunjukkan kebanyakan usahawan menggunakan teknologi bagi menjalankan perniagaan mereka dan kehidupan seharian. Perkara ini dijelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua semasa pelancaran Borneo Bulletin Yearbook MSMEs Showcase 2020 petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menekankan semua usahawan termasuk MSMEs perlu memastikan perniagaan mereka lebih sesuai mengikut perubahan masa. Tambah Yang Berhormat, penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian merupakan norma baharu yang boleh membantu semua perniagaan lebih inovatif. As seen over the past year, concerted efforts will continue to be taken by the government and all relevant stakeholders to support growth and innovation in the private sector, especially for MSMEs, and to protect the jobs in the private sector, especially during times of crisis. I hope that the collective hard work that we have seen, coupled with positive energy we are seeing today, and improving quality of products, are indicators that going forward, Brunei Darussalam can continue to develop a vibrant private sector, which will drive the economic growth of our country and raise the standard of living for our people. In closing, I encourage all the participating MSMEs to take advantage of this event, get as much feedback from the public as possible, and to discover the various assistance and services available in the market as you continue to grow your businesses. I wish you all continued success.
Acara selama 3 hari ini menyediakan platform bagi MSMEs mendedahkan produk dan perkhidmatan mereka kepada orang ramai. Projek yang berdasarkan sebuah komuniti bertujuan menggerakkan perusahaan-perusahaan dan MSMEs yang terlibat untuk mempelajari, meningkatkan proses berkaitan perniagaan dan pengurusan kewangan. Pameran MSMEs berlangsung di One Riverside sehingga Ahad ini. Konvensyen Pemimpin Muda Brunei BYLC merupakan platform bagi membantu belia-belia untuk bergiat lebih aktif. Memaju dan memanfaatkan sumber bumi melalui pertanian merupakan tuntutan dalam agama. Bahannya antara menyusul selepas petikan titah ini. Konvensyen Pemimpin Muda Brunei atau Brunei Young Leaders Convention BYLC 2021 anjuran 3 gabungan usahawan muda tempatan iaitu Perspektif Insan Academy, Al-Hufaz Management dan Generasi Berkarih akan diadakan buat kali ketiga pada 23 Mac hingga 25 Mac 2021 di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara Daerah Tempurung. Konvensyen merupakan platform bagi membantu belia-belia untuk bergiat lebih aktif dalam melaksanakan program dan projek yang dapat membantu dalam mencapai wawasan Brunei 2035 sesuai dengan motto konvensyen berkenaan BELIA iaitu Believe, Empower, Lead, Inspire dan Act. Sehubungan itu, petang tadi berlangsungnya sidang media BYLC yang diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Semasa sidang media, Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Perspektif Insan Academy selaku pengerusi BYLC berkata, BYLC merupakan sebuah platform yang menyatukan para belia dengan agensi-agensi yang berkepentingan sama ada dari pihak kerajaan, swasta dan masyarakat bagi menyampaikan maklumat yang tepat serta terkini mengenai wawasan Brunei 2035. Menurut Yang Berhormat, berbeza dari tahun sebelumnya, konvensyen BYLC kali ini akan diadakan sesi pendekatan bersama mentor, aktiviti-aktiviti fizikal dan mengenali daerah Tempurung dengan lebih mendekati komuniti di daerah berkenaan. Sementara itu, Awang Lokman bin Hamdan, Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hufaz Management selaku pengerusi bersama BYLC mengongsikan mengenai penglibatan dan perkembangan para belia setelah menyertai BYLC sangat efektif serta memuaskan sama ada menerusi membina rangkaian kerja ataupun pengurusan projek. Manakala Awang Muhammad Syukri bin Jamil, Ketua Pegawai Operasi Generasi Berkarih selaku pengurus projek BYLC memaklumkan orang ramai khususnya belia-belia yang berminat untuk menyertai BYLC bolehlah melayari laman sesawang www.bylconvention.com atau melalui laman sosial Instagram, Twitter, Facebook @bylconvention bagi sebarang maklumat lanjut dan pendaftaran. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan rezeki yang sangat luas supaya kita berusaha mencari sumber rezeki yang halal taibah bagi menyara kehidupan. Dengan usaha itu, kita boleh menjalankan tanggungjawab memberi nafkah kepada keluarga, menampung perbelanjaan harian, di samping memberikan kita kemudahan untuk menunaikan amal ibadat dan membuat amal kebajikan supaya mengeluarkan zakat, bersedekah dan seumpamanya. Adapun antara sumber rezeki yang boleh diusahakan itu adalah bidang pertanian. Perkara tersebut antara disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk memanfaatkan sumber bumi melalui pertanian. Pertanian merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penghasilan atau pengeluaran makanan seperti perkebunan, penanaman dan penternakan, termasuklah juga sektor agri makanan. Jemaah yang dirahmati Allah, memaju dan memanfaatkan sumber bumi melalui pertanian
merupakan tuntutan dalam agama kita. Peri mustahaknya bidang pertanian itu dari perspektif agama Islam dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang menyebut tentang hasil tanaman dan buah-buahan yang beraneka macam. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang betapa perlunya tanah-tanah yang ada itu dibangunkan untuk menghasilkan bahan makanan dan tidak mengizinkan sama sekali tanah itu terbiar dan dibazirkan dengan begitu saja. Persatuan Basmi Dadah Basmi dan Negara Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan Maulidur Rasul. Majlis berlangsung di kediaman yang di-Pertua Persatuan Basmida, Cerudong. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali yang di-Pertua Persatuan Basmida selaku pengerusi majlis. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah khusus bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Juga hadir dan Haja Linda Aini Abdullah, Naib yang di-Pertua Persatuan Basmida selaku timbalan pengerusi majlis. Majlis juga diserikan dengan ceramah khas bertajuk Membangun dengan Akhlak Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Danuh Hayati binti Haji Abdul Rahman, Pegawai Pusat Dakwah Islamiyah. Ajaran baginda sudah setentunya mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan perkara munkar. Baginda sallallahu alaihi wasallam tercermin. Pelancongan antara sektor yang paling terkesan di seluruh dunia semasa pandemik COVID-19. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali turut terkesan, namun dengan inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan agensi-agensi berkaitan, termasuk agensi-agensi pelancongan telah membantu menggiatkan semula sektor pelancongan, khususnya pelancongan domestik. Respon yang menggalakkan daripada rakyat dan penduduk negara ini terhadap pakej-pakej dan aktiviti pelancongan mampu membantu dan menggalakkan ejen-ejen pelancongan tempatan untuk bergiat lebih aktif dalam mempromosikan produk-produk pelancongan pada peringkat domestik. Menyusuri Sungai Brunei antara aktiviti pelancongan yang sangat diminati, yang mana salah satu agensi pelancongan tempatan di negara ini iaitu Straits Central Agencies menerima hampir 700 tempahan bagi mengikuti pakej menyusuri Sungai Brunei dan Pulau sejak pakej mula dipromosikan pada bulan Ogos lalu. Masa ini masih lagi membuat pelancongan dalam seperti ke Temburong, Kuala Belait, Tutong yang mana banyak karangan ikan mengeksplor macam makanan lokal apa semua. Which is now dalam planning. Alhamdulillah ada sambutan. Almost full juga. Ini ditujukan untuk especially December school holiday. Kami di-guide oleh Brunei Tourism, ada seminar atau mesyuarat meeting dengan diorang. Diorang macam membagi petunjuk di mana tempat baru apa semua. Diorang mengedarkan semua ke travel agents. New attraction masa ini bertambah. Keunikan Bandar Seri Begawan yang sinonim dengan status sebagai ibu negara juga mempunyai banyak daya tarikan pelancongan dengan kewujudan beberapa lokasi bersejarah dan mercu tanda di sekitar ibu negara. Memperkembangkan industri pelancongan domestik, ya, ia memberi macam exposure atau peluang kepada anak-anak tempatan untuk menganjurkan atau mempelaksanakan tour ni. Memberi kesempatan juga kepada rakyat Brunei since COVID dah boleh keluar, jadi mereka boleh membawa family, ahli keluarga untuk melapangkan masa bersama-sama lah. Especially lagi dengan menggunakan kapal ni. Satu pengalaman yang berlainan lah. Ini adalah sangat bagus
kenali negara kita ni. Di samping itu, kita akan mengenali kampung air, melihat jambatan, pulau-pulau, indah negara Brunei Darussalam. Saya suarakan kepada mereka yang ingin bercuti boleh mencuba krus ini supaya meningkatkan lagi ekonomi kita ni di negara Brunei Darussalam. It's fun and I guess it's my first time ever on this. Rivers, houses and kampung air. Bank Baiduri sekali lagi diiktiraf sebagai bank terbaik di negara Brunei Darussalam dengan menerima penganugerahan Bank Terbaik Dunia 2020. Ia adalah penganugerahan ke-6 bagi Bank Baiduri dari Global Finance sejak tahun 2014. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Global Finance, Bank Baiduri mempunyai penjenamaan antarabangsa yang kukuh atas usahanya menjalinkan kerjasama dengan bank-bank global dan serantau. Bank Baiduri juga diiktiraf sebagai Domestic Retail Bank of the Year di negara Brunei Darussalam dari majalah Asian Banking and Finance selama 8 tahun berturut-turut. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab bagi tahun ini akan mula dibukakan mulai esok 14 November melalui khidmat pesanan ringkas SMS. Menurut kenyataan akhbar Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian peperiksaan, Jabatan Pengajian Islam selaku Urustia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei dengan kerjasama bahagian teknologi maklumat, calon-calon peperiksaan, ibu bapa atau penjaga yang berhasrat untuk melanggan perkhidmatan pesanan ringkas SMS dikehendaki mendaftar terlebih dahulu sama ada pendaftaran dalam talian online atau melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit. Pendaftaran adalah percuma dan pelanggan boleh mendaftar mulai esok pukul 3 petang. Pendaftaran dalam talian atau online boleh dibuat menerusi laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama di www.kheu.gov.pn. Manakala pendaftaran melalui perkhidmatan SMS menggunakan telefon bimbit adalah dengan menaip KHEU jarak REG jarak, nombor pusat peperiksaan jarak, nombor indeks calon dan hantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan PCSP. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan kepada pelanggan melalui SMS tanpa sebarang kos kepada pelanggan. Keputusan peperiksaan SMS hanya akan dihantar kepada pelanggan yang berdaftar setelah keputusan peperiksaan dikeluarkan. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai kaedah pendaftaran serta terma dan syarat bagi perkhidmatan ini, sila hubungi MAC Telecommunication System Sdn Bhd melalui email mac@macbrunei.com. Dalam usaha bagi meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan perancangan persaraan, Tabung Amanah Pekerja TAP meneruskan lagi siri Jeraiwara 10 tahun menuju persaraan. Jeraiwara diadakan kemarin di Dewan Teater Bangunan Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Jeraiwara tersebut merupakan inisiatif berterusan TAP yang sasarannya adalah ahli-ahli TAP yang akan bersara di dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang. TAP turut menerangkan mengenai caruman sukarela dan penggunaan aplikasi mudah alih TAP Brunei. Juga diadakan taklimat mengenai perancangan keuangan yang disampaikan oleh pakar perancang keuangan yang diiktiraf dari Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Jeraiwara ini disertai oleh unit Biro Kredit dan unit isu pengguna keuangan daripada Authority Monetary Brunei Darussalam. Jualan kraft tangan yang dianjurkan oleh La Vida Brunei baru-baru ini memberi peluang kepada para pengusaha memperkenalkan dan memperluaskan lagi produk dari hasil buatan tangan mereka. Ini antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Jualan kraft tangan ini diadakan bagi menyokong hasil-hasil kraft tangan dan kerja-kerja kemasyarakatan di samping mendedahkan mereka yang kurang bernasib baik, berkeperluan khas dan para sukarelawan dalam aktiviti jualan sekaligus meningkatkan taraf kualiti kehidupan mereka. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi Ahad ini,
sebuah kedai Dobi yang mengendalikan proses mengambil tempahan, mencuci, mengering, melipat dan setrika yang pasti menjimatkan masa setiap pelanggannya. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi Ahad ini 15 November pukul 7 malam melalui saluran RTB Perdana.